Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan sambung dengan bab 5 iaitu topik nisbah trigonometri, dan kita akan bincang ataupun di sini saya akan tunjukkan cara macam mana anda nak menyelesaikan soalan penyelesaian masalah dalam buku teks muka surat 124 mahir diri bagi soalan 2 dan 3. Okay, so tanpa berlengah kita pergi kepada soalan kedua. Okay, dalam soalan kedua, soalannya diberi dalam bentuk macam ni. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PRS. Okay, PQR ialah garis lurus. Diberi bahawa QR sama dengan RS sama dengan 18 cm. Dan tan theta sama dengan 3/5. So, soalan pertama A. Hitung panjang PQ dalam sentimeter. So, kalau kita keliru, mari kita tengok gambar rajah yang diberi. So, dalam gambar rajah ini, dia beri kita satu segitiga sudut tegak PRS. Okay, yang mana dia dah mention ataupun dah sebut PQR adalah garis lurus. Okay. Kemudian, dia beri juga bahawa panjang RS sama dengan panjang QR iaitu 18 cm. Okay, dan dia beri kita tan theta yang mana theta kita berada dekat sini. Okay, yang mana dia beri kita tan theta sama dengan 3/5. So, dia suruh cari panjang PQ iaitu panjang yang berada dekat sini. Ini panjang PQ yang dia nak. Panjang PQ dekat sini. So, macam mana kita nak buat? Pertama sekali, kita kena tengok keadaan gambar rajah yang diberi. Okay, kalau kamu tengok kepada gambar rajah ataupun segitiga PQS, kita tak boleh guna dia sebab dia bukan segitiga sudut tegak. So, untuk bermain dengan tan theta ini, kita perlu tengok kepada segitiga yang ada sudut tegak iaitu segitiga PQRS ni. Okey, segitiga yang besar. So, daripada sini kita tahu tan theta. Tan theta adalah, kalau ikut formula, tan adalah tentang bahagi sebelah. Okey. So, dekat sini dia bagi kita tan theta sama dengan 3/5. So, bermaksud sini adalah tentang, sini adalah sebelah dia. So, daripada situ, kita tahu yang mana kita perlu cari nilai kedua-dua nisbah yang diberi ni. So, kita tengok balik gambar rajah. Kalau tentang theta kamu di sini, automatik tentang kamu adalah CCSR, yang mana dia adalah 18 cm. Kemudian sebelah kamu adalah PQR. Kita tak ambil PQ sahaja. So kita akan ambil PQR. Semua ini kita akan ambil sebab dia adalah segitiga PRS. So, daripada situ kita boleh jadikan dia ataupun kita boleh gantikan ataupun comparekan nilai berdasarkan gambar rajah dengan nisbah yang diberi. So, kita gantikan nilai dekat sebelah sini. So kalau tan theta tentang bahagi sebelah, so tentang kita adalah 18. So, gantikan nilai 18 perkan dengan PQR, kita anggap dia sebagai kita tak tahu. So, saya letakkan dia sebagai PQR. Kita tak perlu susah-susah ambil nilai 18 ni. So, kita terus masukkan sama dengan PQR. Perkan dengan PQR, so sama dengan 3/5. So, nak dapatkan PQR, apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu perlu darab silang. So, bila darab silang, 3 darab PQR, kamu akan dapat PQR. 3 PQR. 18 darab dengan 5, kamu akan dapat 90. So, tekan kalkulator untuk dapatkan PQR. So, 90 bahagi 3, kamu akan dapat 30 cm. So, kamu dah dapat panjang PQR dekat sini adalah sama dengan 30 cm. So,
kalau panjang PQR 30 cm, panjang QR sama dengan 18 cm, kita dah boleh cari panjang PQ. Okay, so cara untuk cari panjang PQ, okay, kita ambil panjang PQR, tolakkan dengan panjang QR. So, gantikan nilai PQR kita tadi 30 cm, tolakkan dengan panjang QR kita adalah 18 cm. So, tekan kalkulator, 30 tolak 18, kamu akan dapat 12 cm. Okay, dah selesai untuk soalan A. Dah dapat panjang PQ. Okay. Itu untuk soalan A. Kemudian, kita tengok pula untuk soalan kedua ataupun soalan B. Okay. Untuk soalan B, dia kata cari panjang PS dalam cm betul kepada integer terdekat. Integer dekat sini bermaksud dia mesti adalah nombor tanpa titik perpuluhan. Okay. So, panjang PS. Sekarang kita tengok pula keadaan di manakah PS. So, saya padam sikit kat sini. Kat sini. Okay. So, panjang PS. So, kalau kita tengok tadi, PS kita adalah di sini. Daripada P pergi sini. So, ini adalah PS yang kita nak cari. So, daripada sini, kamu dah tahu PQR tadi 30 cm. SR kamu adalah 18 cm. Kita tengok kepada segitiga yang besar. Jangan ambil segitiga yang kecil ni. Ambil segitiga besar. So, untuk dapatkan PS, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, so untuk cari teorem Pythagoras, sekarang PS ini adalah hypotenuse. So, kalau kita nak cari hypotenuse, kita perlu tambahkan panjang PQR dengan panjang SR. So, apa yang kita kena buat? Okay, tulislah. Okay, panjang PS kita. Okay. Sama dengan, okay, gunakan teorem Pythagoras. Ambil panjang PQR, 30 kuasa 2 tambahkan dengan 18 kuasa 2. So, punca kuasa. So, 30 kuasa 2. Kamu akan dapat 900. Okay. Tambah dengan 18 kuasa 2. Kamu akan dapat 324. So, tambahkan semua sekali dan sila selesaikanlah. So, 900 tambah 324. So, kamu akan dapat 1224. Punca kuasakan. Jawapan anda akan dapat, okay, dalam bentuk perpuluhan 34.9857. So, 34.99, 2 tempat perpuluhan. So, sekarang dikata dia nak jawapan kamu dalam bentuk integer. Maksudnya, kita tak nak ada nombor selepas titik perpuluhan. So, bila dia nak dalam integer terdekat, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu bundarkan. So, bila kita bundarkan, dia akan dapat 35 cm. Selesai untuk soalan yang kedua ataupun soalan B. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan C. Soalan C, dia nakkan nilai Y. Okey, so sekarang kita tengok keadaan segitiga kita tadi. Y kita berada di sini, atas ni, dekat S. So, bila Y berada di sini, kita akan fokus kepada segitiga yang kecil, iaitu segitiga ini. Okey, sebab sini 90 darjah dia. So, bila kita fokus kat sini, kita tahu kita dah ada sisi dekat sebelah sini dan juga sisi SR. So, bila kita ada sudut, kita ada dua sisi, kita kena kenal pasti dahulu sisi apa yang kita ada, baru kita boleh guna nisbah trigo. So, sekarang kita tengok, bila sudut kamu berada di sini, okay, so 18 cm ataupun QR kamu adalah sisi tentang.
Okay, dan RS kamu ataupun SR kamu adalah sisi sebelah. So, nisbah trigonometri bila ada sisi tentang dan sebelah, automatik kamu akan gunakan tangent. Okay. So, cara dia, kamu tulis tan. Okay, nama sudut tan Y sama dengan, okay, bahagikan, gantikan tentang dengan 18, bagi dengan sebelah 18. So, 18 bagi 18, kamu akan dapat 1. Tinggal tan Y sama dengan 1. So, untuk cari Y, kamu akan tinggalkan Y di belakang. Tangent ini akan pergi ke hadapan, bertukar menjadi tan kuasa negatif 1 darab 1. So, tekan kalkulator, shift, tangent, okay, 1, tutup kurungan. So, kamu akan dapat jawapan dia 45 darjah. Kita dah selesai untuk soalan kedua. Okay. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay. Untuk soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga. Dia kata, sebuah pintu gerbang mempunyai 2 tiang mercu yang dihubungkan dengan satu jambatan mengufuk dengan jarak X meter. Jika tinggi tegak jambatan dari permukaan tanah ialah 5 meter dan sudut antara tiang PQ dengan garis condong PR ialah 60 darjah. Tentukan nilai X dalam meter. Okay. So, sekarang tak bimbang sebab dia ada bagi kita gambar rajah. So, kita fokus kepada gambar rajah yang diberi. So, berdasarkan gambar rajah yang diberi, okay, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Okay, kita ada 2 tiang mercu. Okay, tiang mercu 1, tiang mercu 2 di sini. Okay. Kemudian dia kata ada satu jambatan mengufuk yang menghubungkan antara 2 tiang mercu ini, iaitu jambatan QR di sini. Ini jambatannya. Okay. So, yang mana jambatan ini jaraknya adalah X meter. Okay, kemudian dia kata tinggi tiang mercu daripada permukaan tanah, tiang PQ daripada permukaan tanah adalah 5 meter. So, ini adalah tinggi bagi tiang PQ. Kemudian dia kata lagi, sudut antara tiang PQ dengan garis condong PR. So, ini adalah garis condong PR kita. Sudut antara tiang PQ dengan garis condong adalah 60. So, di sini 60 darjahnya. So, soalan dia minta kita cari nilai X, iaitu dia suruh kita cari jarak jambatan. So, kalau keliru, tak apa. Kita keluarkan gambar rajah dia ni, kita buat dalam bentuk segitiga yang biasa sahaja. Okay, so kita keluarkan. Saya akan lukis segitiga sudut tegak. Okay, yang mana ini mewakili tiang PQ. Okay, ini mewakili garis condong PR. Okay, kemudian tinggi dia kita masukkan 5 meter. Kemudian ini adalah X meter. Kita nak cari. Dan sudut dia kita gantikan dekat sini adalah 60 darjah. So, daripada sini kita dah ada sudut. Kita dah ada satu sisi. Kita nak cari satu lagi sisi. Kita kena kenal pasti dahulu sisi apa yang kita ada, baru kita boleh buat nisbah trigonometri. Okay, so kalau kamu punya sudut berada di P, dekat sini. Okay, automatik X kamu adalah sisi tentang. Okay, dan PQ kamu adalah sisi sebelah. So, kamu ada sudut, kamu ada sisi tentang dan sisi sebelah. Automatik kita akan gunakan formula tan untuk dapatkan nilai X. So, cara penulisan tan, masukkan nilai sudut 60 darjah. Okay, sama dengan, okay, gantikan sisi tentang dan sisi sebelah dengan nilai yang diberi. So, tentang kita X. So, gantikan dengan X. Bagikan dengan sebelah kita adalah 5. So, macam biasa, kita pindahkan ke sini. Okay, akan jadi darab. So, saya tukarkan kedudukan. X akan berpindah sebelah sini. So, dia akan dapat 5 darab dengan tan 60 darjah. So, X saya tekan kalkulator. 5 darab dengan tan 60 darjah. So, kamu akan dapat jawapan adalah 8.66 meter. Itu
Itu sahaja untuk soalan nombor 3. Okay. Sebenarnya soalan nombor 3 dia lebih senang daripada soalan nombor 2. Cuma dia memerlukan anda untuk dapatkan bayangan sahaja. Okay. So itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan perbincangan kita untuk untuk soalan mahir diri muka surat 124 buku teks untuk soalan 2 dan 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.